Latar belakang kajian. Secara keseluruhan umumnya, pencemaran alam sekitar meliputi pelbagai aspek seperti pencemaran udara, pencemaran bunyi, pencemaran laut, pencemaran tanah, pencemaran bau, pencemaran sungai dan lain-lain lagi. Pencemaran alam sekitar yang berlaku sudah semestinya akan memberi pelbagai kesan negatif kepada kehidupan manusia, termasuk dari segi kesihatan, ekonomi, keselamatan dan sebagainya. Dalam kajian literatur kali ini, kita akan menyentuh tentang isu pencemaran air. Isu ini sentiasa menjadi perbualan serta persoalan kerana sehingga sekarang masih belum dapat diselesaikan. Pencemaran air ialah perubahan yang berlaku kepada air dari segi kandungan atau warna serta sifat-sifat kimia yang disebabkan oleh pelbagai bahan pencemar dalam pelbagai bentuk seperti pepejal, cecair dan gas. Ia merujuk kepada pencemaran jasad air, misalnya tasik, sungai, lautan dan air bawah tanah, biasanya akibat kegiatan manusia. Gangguan bekalan air di Selangor ialah krisis bekalan air yang berlaku pada 3 September 2020 yang diakibatkan oleh pencemaran bau daripada kilang haram yang menyebabkan lebih daripada 1 juta penduduk di Selangor dan Kuala Lumpur terjejas. Insiden ini bermula apabila sebuah kilang penyelenggaraan jentera berat di kawasan perindustrian Sungai Glong yang dipercayai beroperasi secara haram sejak 2014. Sebanyak 1,292 kawasan di 7 wilayah di Selangor dan Kuala Lumpur telah mengalami gangguan bekalan air yang tidak berjadual. 4 loji rawatan air LRA Sungai Selangor Fasa 1, Fasa 2, Fasa 3 dan Rantau Panjang terpaksa dihentikan disebabkan pencemaran sumber air mentah di Sungai Selangor. Lembaga Urus Air Selangor luas mengesan bau di udara berhampiran kawasan perumahan Sarujana Rawang sebanyak 4 tun disebabkan loji rawatan kumbahan LRK Indah Water Consortium IWK telah melimpah di syaki bocor berkemungkinan disebabkan hujan lebat di sekitar kawasan perumahan. Objektif kajian yang pertama ialah untuk mengkaji kesan-kesan yang dihadapi oleh penduduk negeri Selangor khususnya yang mengalami masalah sumber air bersih. Seterusnya ialah untuk mengenal pasti peratusan penduduk yang terlibat dan terjejas dalam isu air di Selangor. Selain itu, untuk mengkaji langkah-langkah mengatasi isu pencemaran air dan akhir sekali ialah untuk mengkaji sejauh manakah tahap kesedaran dan keprihatinan masyarakat di Selangor dalam menghadapi masalah pencemaran air di Selangor. Seterusnya, metodologi kajian atau dikenali sebagai kaedah penyelidikan. Kaedah penyelidikan dalam kajian ini dilakukan dengan beberapa cara. Antaranya ialah mencari maklumat tambahan daripada laman-laman sesawang yang berkaitan untuk menjadikan bahan rujukan, misalnya seperti blog, artikel dan kuratan akhbar atas talian. Seterusnya, kami juga melakukan soal selidik secara atas talian menggunakan Google Form yang bertajuk Etika Penyelesaian Isu Pencemaran Air di Sungai Selangor untuk mengetahui ulasan segelintir masyarakat Selangor berdasarkan sudut pandangan mereka terhadap masalah pencemaran air yang berlaku dan usaha yang dapat mereka lakukan untuk mengatasi masalah tersebut. Soal selidik tersebut terbahagi kepada 4 bahagian iaitu bahagian A yang merupakan latar belakang responden, bahagian B yang berkaitan kesan-kesan yang dihadapi oleh penduduk di negeri Selangor khususnya yang mengalami masalah pencemaran air di Selangor, bahagian C merupakan tahap kesedaran dan keprihatinan masyarakat dalam menangani masalah pencemaran air di Sungai Selangor dan bahagian D iaitu langkah-langkah yang boleh diambil bagi menangani masalah pencemaran air. Soal selidik ini diedarkan melalui laman sosial seperti Seterusnya, dapatan kajian. Bagi soal selidik ini, jumlah responden yang kami dapati adalah seramai 128 orang responden. Bahagian B.
Berkaitan kesan-kesan yang dihadapi oleh penduduk di negeri Selangor khususnya yang mengalami masalah pencemaran air di Sungai Selangor. Merujuk soalan pertama bahagian B, adakah anda perlu berbelanja untuk mendapatkan bekalan air bersih? Bagi soalan ini, kajian mendapati seramai 83 orang responden telah menjawab ya, manakala seramai 45 orang pula menjawab tidak. Dalam hal ini, mereka perlu membelanjakan atau mengeluarkan sedikit wang untuk membeli air mineral khususnya sebagai minuman dan untuk masakan. Hal ini amat meresahkan penduduk kerana mereka mempunyai kuantiti air yang sangat terhad untuk kegunaan harian. Bilangan isi rumah yang ramai juga akan membuatkan simpanan air yang ada tidak mencukupi. Seterusnya, bagi soalan kajian yang kedua, adakah isu pencemaran air ini berpotensi membawa kepada penyakit kulit? Bagi soalan ini pula, kajian mendapati bahawa jawapan ya menjadi jawapan majoriti oleh para responden, iaitu seramai 125 orang, manakala hanya 3 orang responden sahaja telah menjawab tidak. Melalui kajian ini, jelaslah bahawa pencemaran air ini sangat berpotensi tinggi kepada pelbagai jenis penyakit kulit yang berbahaya, contohnya seperti kanser kulit. Dan hal ini juga akan mempengaruhi tahap kesihatan semua orang jika tidak menitik beratkannya. Kemudian, bagi soalan kajian ketiga pula, adakah anda perlu membuat catuan air untuk kegunaan harian? Bagi soalan ini, kajian merekodkan bahawa seramai 57 orang responden telah menjawab ya dan 71 orang responden pula telah menjawab tidak. Melalui soalan kajian ini pula, dapat dikenal pasti bahawa ramai juga penduduk Selangor yang tidak perlu membuat catuan air secara berkala. Hal yang demikian mungkin terjadi adalah kerana responden menetap di kawasan perumahan yang kurang padat dengan orang ramai. Bagi isu ini juga, setiap penduduk telah mengambil langkah-langkah proaktif yang tepat dengan menyediakan tangki simpanan air di rumah masing-masing, di samping selalu mengamalkan sikap penjimatan air. Seterusnya, soalan kajian yang keempat, adakah isu pencemaran air ini memberi tekanan kepada penduduk dalam melakukan aktiviti seharian? Merujuk soalan ini pula, kajian mendapati bahawa seramai 125 orang responden telah menjawab ya, manakala 3 orang responden telah menjawab tidak. Hal ini menunjukkan sebilangan besar penduduk berasa amat tertekan dan bermasalah untuk melakukan aktiviti seharian mereka seperti sedia kala. Bagi penduduk yang terjejas ini, masalah yang berlaku memang sangat menguji kesabaran mereka, terutama yang tinggal di rumah bertingkat seperti rumah flat, kerana terpaksa mengangkut air dari bawah. Oleh itu, diharapkan pihak yang bertanggungjawab dapat menyelesaikan isu ini dengan kadar segera. Seterusnya, dapatan kajian bahagian C. Rajah 1 menunjukkan carta pie berkaitan kesedaran responden tentang kepentingan penjimatan air dalam kehidupan seharian. Seramai 126 orang responden bersamaan 98.4% memilih ya, manakala 2 orang responden bersamaan 1.6% memilih tidak. Hal ini menunjukkan majoriti penduduk di Selangor lebih menitik beratkan kepentingan penjimatan air dalam kehidupan seharian. Rajah 2 menunjukkan carta pie berkaitan kesedaran responden tentang kejadian gangguan bekalan air di Selangor adalah disebabkan oleh pencemaran bau di Sungai Selangor. Seramai 103 orang responden bersamaan 80.5% memilih ya, manakala 25 orang responden bersamaan 19.5% memilih tidak. Pencemaran bau di Sungai Selangor dikesan berpunca daripada sebuah kilang di Taman Belok, Sarawak
yang melupuskan buangan terjadual melalui lurang pembentung di dalam permis dan mengalihkan ke loji rawatan kumbahan indah watercourse Sentiru. Hasil pemeriksaan di kilang itu menemui 40 tangki air plastik mengandungi cecair pelbagai warna dan bau seakan-akan bau yang dikesan di loji rawatan kumbahan IWK. Permis itu disyaki menyimpan buangan terjadual seperti dakwat, cat dan pigmen. Pencemaran bau di Sungai Selangor itu menyebabkan air loji rawatan kumbahan IWK di Taman Belok bertukar warna merah dan mengeluarkan bau seakan-akan bawang busuk. Hal ini menyebabkan 4 loji rawatan air terpaksa dihentikan daripada beroperasi. Kesimpulannya, daripada keseluruhan cartapai di atas, ini menunjukkan bahawa majoriti penduduk di Selangor sedar akan pencemaran bau di Sungai Selangor yang menyebabkan kejadian gangguan bekalan air. Seterusnya, soalan yang ketiga. Adakah pencemaran air di Sungai Selangor disebabkan oleh perbuatan manusia? Berdasarkan respon yang telah diterima, seramai 124 orang responden iaitu 96.9% memilih ya, manakala 4 orang responden iaitu 3.1% memilih tidak sebagai pilihan jawapan mereka. Berdasarkan respon yang telah diterima, maka terbuktilah bahawa antara faktor utama pencemaran air di Sungai Selangor adalah disebabkan oleh perbuatan manusia. Sebagai contoh, aktiviti pembalakan. Aktiviti pembalakan yang tidak terkawal menyebabkan hakisan tanah. Tanah yang terhakis akan mendap di dasar sungai dan menjadikan sungai cetek. Selain itu, manusia sering membuang sampah sarap ke dalam sungai. Pembuangan sampah sarap akan mengakibatkan kualiti air sungai merosot dan tidak lagi selamat untuk kegunaan domestik. Kita teruskan dengan soalan yang keempat. Adakah pencemaran air di Sungai Selangor disebabkan oleh pembuangan sisa bahan kimia oleh pihak kilang yang tidak bertanggungjawab? Berdasarkan respon yang telah diterima, seramai 127 orang responden iaitu 99.2% memilih ya, manakala 1 orang responden iaitu 0.8% memilih tidak. Pembuangan sisa kimia dan sisa industri daripada kilang yang tidak dirawat akan menyebabkan pencemaran sungai. Kesan daripada sisa toksik dan sisa industri yang tidak dirawat menyebabkan kualiti dan tahap kebersihan air terjejas. Dapatan kajian bahagian D. Cartabah menunjukkan langkah-langkah yang dipilih oleh responden untuk mengatasi isu pencemaran air di Selangor. Responden boleh memilih lebih daripada satu langkah dari dalam kajian ini. Langkah pertama, tidak membuang sampah ke dalam sungai, tasik dan laut. Sebanyak 124 responden iaitu 97% memilih langkah ini. Daripada cartabah tersebut, majoriti responden memilih langkah ini kerana mudah dipatuhi oleh semua orang kerana kebanyakan sungai meletakkan tanda amaran iaitu dilarang membuang sampah ke dalam sungai. Langkah yang kedua, melakukan proses rawatan loji kumbahan air secara berkala. Sebanyak 100 responden iaitu 78% memilih langkah ini. Rawatan loji kumbahan secara berkala penting dalam memelihara sumber air. Tangki septik perlu dikosongkan 2 atau 3 tahun sekali dan jika gagal dilaksanakan secara berjadual, ia akan menyebabkan sisa kumbahan mengalir ke dalam sistem pengairan kita. Langkah ketiga, mengadakan kempen kesedaran melalui televisyen, media sosial dan sebagainya. Terdapat 97 responden iaitu 76% memilih langkah ini. Kempen kesedaran ini akan memberi impak besar kepada penduduk, peniaga dan pengilang tentang akibat yang bakal dihadapi sekiranya sungai mereka tercemar. Langkah keempat, menyediakan tangki takungan air bawah tanah yang dirawat. Terdapat 90 orang responden iaitu 70% memilih langkah ini. Untuk mengatasi masalah pelepasan air buangan domestik supaya tidak dilepaskan terus ke dalam sistem peparitan, maka adalah perlu menyediakan tangki takungan air bawah tanah yang dirawat. Daripada cartabah, langkah ini kurang dipilih oleh responden kerana kurang pengetahuan tentang tangki takungan air bawah tanah. Langkah kelima, jadual catuan air perlulah dibuat pada peringkat awal oleh kerajaan negeri. Terdapat 73 orang responden iaitu 57% memilih langkah ini. Jadual catuan air ini amat penting dalam mengawal penggunaan sumber air mentah. Catuan air juga adalah langkah berkesan bagi mendidik pengguna menghargai keperluan penjimatan air. Langkah keenam, pihak kerajaan perlu mengambil tindakan tegas terhadap orang yang melakukan pencemaran.
Terdapat 114 responden iaitu 89% memilih langkah ini. Langkah ini dapat dijadikan teladan kepada orang ramai supaya tidak melakukan pencemaran air. Hukuman denda perlu ditingkatkan serta menggunakan hukuman penjara kepada pesalah yang melakukan pencemaran. Langkah ketujuh, meningkatkan sistem rawatan air yang lebih canggih supaya air yang tercemar dapat dirawat terus tanpa perlu menutup loji rawatan air seperti yang berlaku sekarang. Terdapat 112 responden iaitu 88% memilih langkah ini. Mungkin sudah tiba masanya sistem teknologi rawatan termaju dipertimbangkan untuk digunakan di Malaysia seperti yang digunakan di Singapura di mana mampu merawat air kumbahan dan dikitar semula menjadi air minuman melalui program NeWater. Untuk bahagian sumbangan atau kepentingan kajian. Yang pertama, membuka mata pihak berwajib akan masalah yang dihadapi sebahagian penduduk di Selangor. Kedua, mengetahui masalah yang dihadapi oleh penduduk di Selangor serta mencadangkan langkah-langkah untuk mengatasi masalah tersebut. Manakala yang ketiga, analisis yang dibuat dapat mengembangkan pemahaman penduduk terhadap kesedaran dan keprihatinan masyarakat di Selangor dalam menghadapi masalah pencemaran air. Yang keempat, kajian dapat dijadikan bahan rujukan berhubung penurunan kualiti air Sungai Selangor yang berlaku mempunyai pertalian dengan perbuatan manusia sebenarnya. Dan yang terakhir, kajian ini penting sebagai bahan untuk menyusun program pemulihan Sungai Selangor. Seterusnya ialah rumusan. Kumpulan kami telah berjaya mengumpulkan seramai 128 responden untuk mencapai objektif kajian kumpulan kami. Selain itu, kumpulan kami juga telah mengkaji tentang kesan-kesan pencemaran air yang berlaku di Selangor. Hal ini disebabkan oleh air telah mengeluarkan bau yang tidak menyenangkan dan seterusnya menyebabkan loji-loji rawatan air di Selangor terpaksa dihentikan tugas serta merta. Hal ini akan menyebabkan ramai penduduk Selangor mengalami gangguan bekalan air bersih dalam tempoh yang lama. Seterusnya, kumpulan kami juga telah mengkaji tentang tahap kesedaran penduduk Selangor dalam isu pencemaran air. Dan akhir sekali, kumpulan kami juga telah mengkaji tentang langkah-langkah dan cadangan yang perlu diambil untuk menyelesaikan isu pencemaran air di Selangor. Antara langkah-langkah dan cadangan yang perlu dititik beratkan ialah pihak berkuasa perlulah mengambil tindakan tegas terhadap kilang-kilang yang telah melanggar peraturan seperti menyalurkan sisa-sisa kilang ke dalam sungai. Selain itu, penduduk Selangor seharusnya tidak membuang sampah ke dalam sungai. Dan akhir sekali ialah meningkatkan sistem rawatan air. Sekian sahaja daripada kumpulan kami. Sekian, terima kasih.